Selamat datang ke kursus orientasi KSSR Semekan 2017 Sejarah Tahun 6. Dalam kursus ini, guru-guru akan mengetahui berkaitan pelaksanaan kajian kes dalam PDP sejarah. Apakah definisi kajian kes? Kajian kes adalah kaedah penyelidikan yang biasa digunakan dalam bidang sains sosial dalam bentuk penerangan. Kajian kes ini mendedahkan dan melatih murid sebagai asas menjalankan kajian mengenai tokoh, tempat dan peristiwa dengan mengumpul data, menganalisis maklumat dan dapatan serta melaporkan dapatan. Kajian kes memberikan pengalaman dan kemahiran kepada murid tentang pengetahuan sejarah diri, negara dan bangsa. Melalui kajian kes, murid melibatkan diri dalam aktiviti penyelidikan secara langsung serta dapat mengaplikasikan disiplin ilmu sejarah, elemen kewarganegaraan dan nilai sivik dan mencungkil ke aktiviti. Akhir sekali, murid menghasilkan dapatan kajian yang dijalankan dalam pelbagai bentuk. Apakah matlamat kajian kes? Kajian kes meningkatkan kebolehan murid untuk mengenal pasti masalah, merancang, mengolah isi dan memberi rumusan terhadap satu permasalahan. Murid mendapat pengalaman semasa menjalankan kajian kes. Ini dapat memupuk kemahiran menyelesaikan sesuatu masalah secara kerjasama berpasukan. Sila rujuk di SKP muka surat 40 untuk kajian kes. Kajian kes membolehkan murid mengumpul maklumat melalui pelbagai kaedah. Selain itu, murid mengkaji maklumat yang telah dikumpulkan dengan cara menganalisis, menakul dan empati untuk menjelaskan masalah tersebut. Seterusnya, murid membuat rumusan dan menyatakan pengajaran yang diperoleh daripada maklumat yang telah dianalisis. Murid juga mengaplikasi disiplin ilmu sejarah iaitu KPS. Kajian kes membolehkan murid menyedari tentang kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan warisan sejarah negara kita. Selain itu, membina semangat patriotik dalam kalangan murid. Akhir sekali, murid menghasilkan pelbagai bentuk persembahan hasil dapatan kajian kes. Bagaimana pentaksiran dalam kajian kes? Kajian kes ini membolehkan guru membuat pentaksiran secara berterusan semasa proses PDP. Guru perlu membuat perancangan, membina, mentadbir, menilai dan merekod serta melaporkan pencapaian murid. Untuk mengetahui lebih lanjut berkaitan langkah pelaksanaan kajian kes, sila rujuk di SKP muka surat 42. Penyataan masalah merupakan isu atau masalah yang ingin dikaji oleh murid. Sorotan kajian ialah mengumpul maklumat yang tepat bagi perkara yang dikaji atau dibincangkan. Objektif kajian yang ditulis merujuk kepada tujuan sesuatu kajian yang hendak dilaksanakan. Kaedah kajian ialah cara yang digunakan untuk mendapatkan fakta, sumber, bukti, mewujudkan idea dan mengadakan analisa sesuatu kajian. Antara kaedah yang boleh digunakan seperti kaedah temu bual, kaedah pemerhatian, kaedah perpustakaan dan kaedah media. Sumber rujukan pula boleh dibahagikan kepada dua, iaitu sumber pertama iaitu primer dan sumber kedua iaitu sekunder. Sumber pertama ini terdiri daripada pelbagai bentuk seperti kertas, fosil, artifak dan keterangan lisan. Sumber kedua pula merupakan hasil penulisan seperti buku, majalah, artikel, rencana, surat khabar dan latihan ilmiah. Bagi analisis data, murid perlu membuat perbandingan daripada pelbagai sumber untuk menentukan kesahihan fakta daripada sumber yang diperoleh. Akhir sekali, laporan kajian merupakan hasil kerja murid boleh berbentuk penulisan atau pembentangan. Boleh dibuat dalam persembahan grafik sama ada garis masa, jadual, slide, PowerPoint atau peta I think. Bagaimana guru-guru membuat perancangan merangka pelaksanaan kajian kes? Proses ini dimulai dengan penetapan SK dan SP serta objektifnya. Aktiviti PDP diikuti dengan penetapan pernyataan masalah dan persoalan kajian. Guru membimbing murid untuk membina penyataan masalah. Seterusnya, membimbing murid membina objektif kajian dan mengenal pasti kaedah kajian yang sesuai. Guru juga membimbing murid dalam proses kerja pelaksanaan kajian kes dan menentukan tempoh kajian. Akhir sekali, membimbing murid untuk mengenal pasti bentuk laporan kajian.
Dalam membina penyataan masalah, guru membimbing murid dengan mengadakan perbincangan secara individu atau kumpulan dan membina persoalan kajian. Pernyataan masalah boleh dibina oleh murid atau guru. Ini sebagai panduan untuk murid menjalankan kajian. Pernyataan masalah membolehkan murid mendapatkan maklumat berdasarkan persoalan yang dikemukakan dan persoalan ini akan membantu murid untuk menulis, menganalisis data dan rangka laporan kajian. Murid mengadakan perbincangan dalam kumpulan atau individu berdasarkan pernyataan masalah yang diberi. Dalam sorotan kajian, guru membimbing murid untuk menggunakan kaedah perbincangan atau sumbang saran terhadap kajian-kajian terdahulu. Murid akan mengenal pasti bahan rujukan dan kajian lepas berdasarkan buku ilmiah, jurnal dan majalah sekurang-kurangnya 3 buah rujukan. Sorotan kajian membolehkan murid mencari bahan atau sumber untuk menentukan objektif kajian. Murid mencari bahan atau sumber berkaitan untuk menentukan objektif kajian. Jumlah rujukan sekurang-kurangnya 3 rujukan. Murid boleh menggunakan buku, jurnal, majalah dan lain-lain. Dalam membina objektif kajian, guru membimbing murid untuk membina objektif kajian yang jelas. Murid akan membina objektif kajian yang merangkumi pengetahuan, kemahiran dan nilai yang menjurus kepada objektif kajian. Objektif kajian membolehkan murid mencari bahan atau sumber untuk menentukan objektif kajian. Murid akan mengetahui objektif kajian dan menulis laporan kajian berdasarkan objektif yang telah dibina. Dalam membina kaedah kajian, guru membimbing murid untuk menggunakan kaedah kajian yang sesuai untuk menulis kajian kes. Murid hendaklah mengenal pasti kaedah kajian yang sesuai dengan kajian yang dipilih. Contoh kaedah kajian ialah kaedah bertulis, kaedah lisan dan pemerhatian. Murid akan dapat mengenal pasti kaedah yang sesuai dengan kajian. Contoh kaedah kajian ialah kaedah bertulis, kaedah lisan, pemerhatian dan kajian perpustakaan. Dalam mendapatkan sumber rujukan, guru membimbing murid untuk menentukan sumber rujukan yang sesuai dan memilih sumber. Murid juga memastikan data yang dikumpul dan dicatat sahih dan benar. Selain itu, murid akan bertanggungjawab dengan sumber yang diperoleh sebagai bukti. Sumber rujukan membolehkan murid mengumpul dan mencari data daripada sumber yang berkaitan. Murid juga membuat banding beza hasil dapatan dan rujukan berdasarkan objektif kajian yang ditetapkan. Melalui sumber rujukan, murid boleh mengumpul dan mencari data dari sumber yang berkaitan. Selain itu, murid membuat banding beza hasil dapatan dan rujukan yang diperoleh berdasarkan objektif kajian yang telah ditetapkan. Akhir sekali, murid menyenaraikan bahan-bahan yang dirujuk. Dalam menganalisis data, guru membimbing murid untuk membanding beza dapatan yang diperoleh dan memastikan data yang diperoleh dapat mencapai objektif kajian. Murid akan menganalisis data dan membuat perbandingan daripada pelbagai bahan dan sumber untuk menjawab pernyataan yang dikaji. Dalam menganalisis data, murid boleh menganalisis semua dapatan dan membuat perbandingan daripada pelbagai bahan dan sumber untuk menjawab persoalan kajian. Dalam menyediakan laporan kajian, guru membimbing murid untuk menulis hasil kajian yang merangkumi tajuk iaitu pernyataan masalah, pendahuluan, objektif kajian, kaedah kajian, hasil dapatan, kesimpulan dan cadangan, lampiran dan akhir sekali, rujukan. Murid akan menyediakan laporan kajian dalam 1 hingga 5 halaman dan dalam pelbagai bentuk. Berikut merupakan contoh panduan perancangan jadual kerja guru dalam pelaksanaan kajian kes. Berikut merupakan contoh laporan kajian kes. Guru-guru boleh menggunakannya sebagai panduan dalam penulisan laporan kajian kes. Sekian, terima kasih.